Nah, balik kepada soalan tadi. Apa sebenarnya masalah utama dalam negara kita ni? Balik kepada persoalan, apa sebenarnya masalah utama di dalam negara kita? Bagi saya lah tuan-tuan kan, antara dia ada banyak, beberapa lah, dia taklah banyak tapi ada beberapa. Ni saya ungkapkan. Yang pertama, masalah utama dalam negara kita adalah integriti. Masalah di dalam negara kita adalah integriti. Ini isu yang paling besar dan paling sentral di dalam negara kita. Kan? Kalau saya sebut benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa 99.9% setuju dengan apa yang saya nyatakan ini. Mungkinlah 0.1% tak setuju. Number one, integrity. Alah, itu semua kami tahu. Ya, kita tahu, tapi kita nak buat apa? Apa kita boleh buat kepada integrity tersebut? Okey, apa buktinya kau mengatakan masalah negara kita adalah integrity is? Apa buktinya? Buktinya adalah, number one, Transparency Index yang dikaji oleh international bodies, Transparency Index International, mendapati negara kita daripada segi transparent, ketelusan kita dalam membuat perniagaan dan sebagainya, jatuh ke nombor 60 daripada 100 lebih negara. Nombor 1 tu kira terbaik lah, sekarang mungkin dia terbalik kan. Tapi nombor 1 tu terbaik, daripada segi indeks kita jatuh 60 lebih. So by that one itself, kita berada di separuh. Daripada segi integriti tu kita separuh. Bermakna kita ni bukan yang paling korup macam Indonesia, macam Pakistan, macam India, mungkin 100 lebih. Tetapi kita bukan yang paling baik sebagaimana Singapura, Norway, mungkin juga Amerika dan UK, atau even kita kalah dengan Brunei daripada segi ketelusan kita. Transparency Index ni dilihat oleh pelabur. Pelabur ni sebelum dia nak berlabur dalam satu negara, antara benda dia akan lihat adalah Transparency Index. So daripada segi integriti kita bermasalah. Di mana masalah itu? Semua. The whole system itself dah infected by the integrity problem, dengan masalah integriti ni. The whole system. Jadi bila the whole system infected and affected, dijangkiti dan juga dikesani ataupun ada kesan kepada masalah integriti ni, the whole system tu sendiri akan bermasalah. Kita boleh tukar dekat atas tu. Kita boleh tukar Perdana Menteri, kita boleh tukar menteri-menteri, kita boleh tukar setiausaha politik. Tetapi kalau di bawah sistem itu sendiri ada masalah, then still yang atas ni pun akan bermasalah. Namun begitu, lebih baik kita usaha tukar atas dan tukar bawah at the same time. Pegawai kerajaan ni tak boleh buang, tuan-tuan. Pertama, kita kena faham masalah kita adalah integriti. Dalam integriti lah adanya rasuah, dalam integriti ni adanya suapan, adanya songlapan, adanya sakawan. Itu integriti. Saya kata, masalah nombor satu negara ni bukan dadah. Kita kena kempen benda ni sekarang ni dah. Kita dah mula kempen. Masalah nombor satu negara adalah rasuah, penyelewengan, masalah integriti. And last year, dalam tempoh 26 tahun, satu kajian mendapati negara Malaysia secara konservatifnya hilang 4.7 trilion ringgit daripada masa itu. Konservatif itu bukan betul-betul lagi, itu dia tengok secara konservatif. 4.7 trilion dalam masa 26 tahun. Just to put things into perspective, kalau saya nak cerita, dalam 1MDB kita kena bayar, negara kena bayar 1MDB, hutang 1MDB ni 30 lebih bilion, 40 bilion macam tu. Bajet bagi Kelantan dan Kedah kalau dicampur 1.9 bilion, 2 bilion lah kita ambil, 2 bilion. Kalau kita tak bayar duit 1MDB tu setiap tahun, Kelantan dan Kedah bajet dia 2 bilion. Kalau kita tak kena bayar hutang 1MDB itu, kita boleh bagi dana kepada Kelantan dan Kedah setiap tahun for the next 30 years, 30 tahun. Itu nak put things into perspective. Tapi kerana kita kena ambil dana tu, kerajaan kena ambil dana tu dan bayar hutang 1MDB, maka kita kekurangan dana. Itu baru satu. Kalau kita cerita projek, kawan saya sendiri cerita dulu kan, kalau saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dia nak dapat projek 350 juta, dia kena merasuah seseorang yang dalam kepimpinan tertinggi 10% daripada jumlah tersebut, wang tunai hantar ke rumah. 35 million ringgit.
Saya suruh dia buat report SPRM tapi dia tak nak. Dia katakan dia kena kantor sendiri. 35 juta. On top of that, dia kena tambah lagi 50 juta sebab kos dia buat bisnes. So the cost of dia nak start bisnes tu saja 85 juta, bisnes tak jalan lagi, bayaran belum dapat. So akhirnya dia nak alihkan bayaran itu ke mana? Dia nak ubahkan bayaran itu ke mana? So dia akan transfer bayaran itu, kualiti kurang. Instead of katakanlah tebal dia satu kaki, dia jadi setengah kaki. Instead of guna material A, dia terpaksa guna material B. Kenapa? Sebab dia pun nak ambil untung. Tapi kalau macam tu baik tak payah rasuah. Janganlah rasuah. Kalau tak rasuah, dia tak dapat projek. So yang mana satu? Tak rasuah, dia tak dapat projek. Dia rasuah, dia tak suka rasuah, tapi terpaksa untuk dapat projek. Kita tak nampak benda ni dalam short run. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin kita tak nampak. Tapi over the past 60 years, kita ambil daripada zaman Mahathir memerintah 20-30 tahun. Taib Mahmud memerintah 30 tahun. Kenapa Sarawak jadi sebagaimana dia jadi sekarang ini, tuan-tuan? Kenapa negeri sangat kaya tetapi penduduk terlalu ramai miskin? In fact, di Sarawak, GDP kita top 4, Gross Domestic Product, KDNK, keluaran dalam negeri kasar, Sarawak nombor 4, top 4 lah. Kadang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi ni 4, 5 macam tu, top 5. Tetapi penduduk miskin tegar tertinggi adalah di Sarawak. Bila kita bercerita tentang perolehan negara kita, trilion. Kita dah tak main lagi bilion, tuan-tuan. Pendapatan perolehan kita 100 of billion to almost trillion. Trilion. Tetapi kita masih dengar golongan-golongan miskin dan miskin tegar di dalam negara kita. So something must go wrong somewhere. Apa yang negara kita ni tak ada? Kita ada minyak, kita ada gas, kita ada balak, kita ada emas, kita ada bauxite, kita ada REE, kita ada apa? Apa yang kita tak ada? Bukan soalan apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. Kita ada macam-macam, tuan-tuan. Penghasilan pelancongan. Negara luar, negara padang pasir, Pak Arab tu datang ke Malaysia. Dia tengok negara kita, dia kata ini syurga dunia, dia kata. Cantiknya, hutan kita, laut kita, pantai kita, gunung kita. Apa yang kita tak ada kat dalam negara ni? Kalau kita jual pelancongan itu saja pun dah cukup. Tak payah buat kasino kat atas gunung Puncak Borneo tu pun dah sebenarnya cukup nak sustainkan negara atau negeri kita. And yet, why are we like this? Saya tahu tuan-tuan mungkin tak berminat nak dengar saya bercoloteh tentang perkara ini. Tetapi saya bercoloteh panjang-panjang tentang benda-benda lain. Itu semua picisan. Kalau kita tak solvekan the real problem ni, kita tak akan boleh pergi ke mana-mana. Dan bila PN memerintah tempoh hari, dia tak solvekan problem yang ini. Mereka tak fikir pun tentang penyelesaian ini, tuan-tuan. Mereka tak fikir tentang penyelesaian ini. Apa yang mereka fikirkan? Benda lain. Isu lain. Now, bila kita menyentuh soal integriti, okey, kita dah faham. Itu punca dia. So, nak selesai macam mana? Kita tak boleh nak kata, kita kena rombak semua, buang semua pegawai kerajaan. Tak boleh. Mana boleh macam tu? Ada yang tak bersalah nanti. Kan? Tiba-tiba kita buang. Dia kerja bagus, kita buang dia kerja. Itu kan anaya namanya tu. The only way, sebelum kita cerita tu, kenapa Anwar Ibrahim sekarang ini boleh bercerita tentang bajet-bajet tersebut? Sebab nak kata tak ada, saya tak boleh jamin. Kita tak tahu. Mungkin ada yang pergi sanglap tepi kiri, tepi kanan yang kita tak nampak. Tetapi secara umumnya, Perdana Menteri sendiri tak songlap duit. Kepala dah tak songlap duit, yang bawah ni terpaksa fikir. Macam mana aku songlap tak songlap? Dan yang hampir nak songlap tu pun, belum songlap lagi, tuan-tuan, dah kena siasat SPRM, 4 pegawai Siva Kumar ke 6 pegawai Siva Kumar, dah ada yang masuk lokap, dah kena tahan, dah kena buang. Tak sempat. Jadi maksudnya DAP pun rasuah. Tak, itu saya kata tadi. Siva Kumar tak ada masalah. Menteri orang kata Menteri Sumber Manusia. Yang masalah pegawai. Dia bukan 24 jam nak kena jaga pegawai tu. Dan pegawai tu pun setahu saya bukan orang DAP. Ada parti lain. Saya malah nak cerita lah kan. Dan mereka terus ditangkap, terus disasat, terus dimasukkan ke dalam trial, kita kata. Dan tindakan diambil untuk membuang mereka. Immediately measures.
So kita kena lagi stern dalam nak menghadapi rasuah. Saifuddin Nasution sebut 126 kes yang berkenaan dengan salah laku disiplin pegawai polis yang di-freeze-kan sekarang ini akan disiasat kembali, akan dibuka balik. AG sendiri sekarang ini tak nak campur tangan. Sekarang ni AG kena ambil, mungkin akan diambil tindakan. Mungkin September ni takkan sambung dia punya apa orang kata, what do you call that, contract dia.